Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang dan ceria sentiasa. Thank you guys, klik video ni. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini, kita akan pastikan agar bumi kita sentiasa lestari. Kerana tajuk video kali ini ialah Teknologi Hijau Geografi Tingkatan 2. Seperti biasa, cikgu harap you all menonton video ini sehingga habis agar tidak terlepas sebarang fakta yang akan cikgu kongsikan. Tapi sebelum tu, subscribe dulu channel cikgu ni ya, agar you all mendapat update untuk video-video seterusnya dan sebagai tanda sokongan. It's time to learn geography. Tajuk kita hari ini insyaAllah iaitu teknologi hijau. Untuk tajuk ini kita akan belajar mengenai konsep teknologi hijau, kriteria produk teknologi hijau. Seterusnya empat teras utama teknologi hijau, kepentingan teknologi hijau dan akhir sekali kita akan belajar tentang amalan teknologi hijau. Okey. InsyaAllah kita akan fokus dulu konsep teknologi hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep teknologi hijau? Okey, teknologi hijau merupakan pembangunan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Ia merangkumi sama ada produk, peralatan ataupun sistem. Kalau produk ni ia merujuk kepada sesuatu barang yang dikeluarkan oleh kilang. Seterusnya adalah peralatan. Peralatan merujuk kepada benda-benda yang akan digunakan untuk membuat sesuatu pekerjaan. Manakala sistem ialah himpunan komponen kerja yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat. Itu adalah konsep yang asas dalam teknologi hijau. Selain itu, teknologi hijau juga adalah untuk pembangunan lestari. Mesti ada yang tanya kan, cikgu, pembangunan lestari itu apa? Okey, pembangunan lestari merujuk kepada pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan alam sekitar. Maksudnya kita boleh bangunkan sesuatu kawasan, okey, tapi tidak menjejaskan alam sekitar. Okey. Seterusnya adalah untuk keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Yes, sesungguhnya alam atau alam semula jadi ini adalah pinjaman kita daripada generasi hadapan. So kita mesti menjaganya dengan baik. Seterusnya adalah generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Okey, seterusnya antara matlamat teknologi hijau adalah untuk melindungi ekosistem semula jadi. Ekosistem tu apa? Ekosistem ni senang je, iaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik di dalam sesebuah komuniti ataupun ekosistem. Itu adalah ekosistem. Contohnya flora dan fauna. Okey, merupakan alternatif kepada perkembangan ekonomi. Yes, dengan kita mengamalkan teknologi hijau, negara kita akan mengalami perkembangan dalam sektor ekonomi dengan mengurangkan impak negatif kegiatan manusia serta meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan kita. Sebelum ni maybe tahap kesihatan kita rendah disebabkan banyak berlakunya pencemaran,
pembebasan asap dan seterusnya. Dengan adanya teknologi hijau, maka semua benda tu dapat dikurangkan dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup kita. Best kan? Teknologi hijau. Okey, seterusnya kita akan fokus kepada kriteria produk teknologi hijau. Kriteria merujuk kepada ciri-ciri. Antara ciri-cirinya yang pertama adalah reka bentuk, di mana reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Maksudnya reka bentuk dia mestilah efisien. Seterusnya, bahan boleh dibaharui. Okey, ia menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh dibaharui. Nanti cikgu akan bagi contoh. Kita bacakan dulu apakah kriteria-kriteria. Seterusnya, piawaian kualiti tinggi harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Okey, mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Seterusnya, kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah ataupun sifar. Menjimatkan tenaga dan bahan api, sebab bahan api ni lama-lama dia akan habis. Okey. Seterusnya, boleh digitar semula. Dan akhir sekali adalah produk itu mestilah inovatif. Okey, untuk contoh kriteria produk ni cikgu boleh ketengahkan lah. Contohnya lah kereta elektrik. Okey, di mana you all pernah tengok kereta elektrik. Ni contoh dia ni lihatlah reka bentuk dia, futuristik. Okey, bahan boleh dibaharui sebab kereta elektrik ni dia hanya menggunakan elektrik tanpa menggunakan bahan api. Apabila baterinya sudah hampir habis, kita boleh charge semula, kita recharge balik. Seterusnya, melihat piawaiannya, mempunyai kualiti tinggi, ianya mudah digunakan, selamat. Okey, dan sifar gas rumah hijau, kereta ini tidak menghasilkan gas pun, tak membebaskan gas dan menjimatkan bahan api sebab ia menggunakan elektrik, tidak menggunakan bahan api fosil. Boleh digitar semula maksudnya apabila charge-nya habis, kita boleh recharge balik. Dan ia merupakan produk yang inovatif. Nampak guys? Nampak? Okey. Sebenarnya ada banyak contoh lainnya. Produk-produk teknologi hijau dapat dibahagikan kepada 4 teras utama, iaitu alam sekitar, sosial, ekonomi dan tenaga. Okey, untuk alam sekitar, kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan. Contohnya, penghasilan produk biodegradasi dan baja kompos. Dari aspek sosial pula, kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Contohnya, penggunaan bekas makanan mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam. Dari segi ekonomi, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contohnya, fotovoltaik. Untuk tenaga, kita mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil, mempromosikan kecekapan guna tenaga. Contohnya, kereta hybrid, kereta elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli iaitu NGV. Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada kepentingan teknologi hijau. Okey, terdapat 4 kepentingan teknologi hijau, iaitu dari segi sosial, ekonomi, menjana tenaga dan memelihara dan memulihara. Okey, kita akan fokus kepada sosial dahulu. Daripada sosial, ia adalah untuk meningkatkan kualiti hidup,
kemudahan infrastruktur, meningkatkan keselesaan dan meningkatkan kualiti udara serta mengurangkan peningkatan suhu. Untuk ekonomi pula adalah untuk mengurangkan kos operasi, meningkatkan keuntungan, meningkatkan produktiviti dan ekspor produk hijau. Contohnya negara kita menghasilkan fotovoltaik yang akan diekspor ke luar negara. Seterusnya adalah untuk menjana tenaga, iaitu menghasilkan tenaga alternatif. Tenaga alternatif contohnya adalah tenaga angin, tenaga suria dan mengurangkan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Maksud cikgu adalah mengurangkan pergantungan sumber yang tidak boleh dibaharui. Seterusnya adalah untuk memelihara dan memulihara, iaitu sumber semula jadi, meningkatkan kualiti air dan udara, ekosistem dan mengurangkan gas rumah hijau. Kita akan fokus apakah amalan-amalan dalam teknologi hijau. Okey. Yang pertama adalah penjimatan tenaga. Okey, dalam penjimatan tenaga kita akan menggunakan pencahayaan semula jadi dan tidak membazirkan elektrik. Tutup suis apabila tidak digunakan. Seterusnya adalah bebas daripada asap rokok. Yes, asap rokok ni adalah berbahaya kepada kesihatan. So kita mesti bebas daripada asap rokok. Okey, seterusnya adalah perolehan produk hijau, iaitu dengan mengutamakan penggunaan bahan mesra alam, mengamalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan, menggunakan kertas sekitar semula dan menggalakkan penggunaan kereta hybrid. Seterusnya pengangkutan. Mengamalkan penggunaan pengangkutan awam atau perkongsian kenderaan, menggunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya serta menggalakkan penggunaan basikal ataupun berjalan kaki ke sekolah atau pejabat mengikut kesesuaian. Manakala untuk pengurangan sisa, meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang untuk mengurangkan sisa pepejal, kuasakan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat demi berperingkat. Seterusnya iaitu penjimatan air, memastikan pilih air ditutup dengan betul, membuat aduan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoran paip, menadah air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, halaman rumah dan menyiram tumbuh-tumbuhan. Seterusnya adalah amalan 5R, menggunakan tong kitar semula yang betul, menggalakkan pengedaran dokumen secara elektronik tanpa menggunakan kertas, mencetak atau membuat salinan di kedua belah muka surat. Seterusnya adalah perkhidmatan makanan. Gunakan pembungkus makanan yang mesra alam, membawa bekas makanan sendiri untuk mengisi makanan dan minuman. Seterusnya yang terakhir adalah landscape. Dengan menanam pokok di persekitaran rumah, sekolah dan bangunan. Memastikan sistem perparitan berfungsi dengan baik. Alhamdulillah, cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Marilah kita bersama-sama melestarikan bumi kita setiap masa di mana jua. Okey? Kepada pelajar-pelajar, you all boleh membuat latihan pengukuhan. Cikgu ada sertakan link di ruang description di bawah. Jangan lupa subscribe
channel cikgu ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Okay guys, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.